Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Aisyah binti Syauri. Kami dari Kumpulan 8 ingin membincangkan mengenai topik yang kami pilih, iaitu hukum permintaan. Manakala tajuk kumpulan kami pilih ialah kesan permintaan industri PKS semasa pandemik COVID-19. Seterusnya kita pergi kepada pengenalan. Apakah yang dimaksudkan tentang hukum permintaan? So kat sini hukum permintaan ni menjelaskan bahawa kuantiti yang diminta untuk barang menunjukkan hubungan terbalik dengan harga kos barang yang dijual. So COGS ini sering memberi kebaikan kepada faktor lain tetap berterusan. Ini bermaksud harga meningkat manakala permintaan akan menurun. Okey, sebagai contoh, harga sebuah kereta Pro 2 akan meningkat, maka permintaan terhadap kereta Pro 2 tersebut akan menurun. Okey, permintaan ini terbagi kepada dua, iaitu permintaan individu dan juga permintaan pasaran. Permintaan individu ini merupakan kuantiti diminta seorang pengguna terhadap satu barang pada satu tingkat harga tertentu pada jangka masa yang tertentu. Okey, manakala permintaan pasaran merujuk kepada jumlah kuantiti yang diminta semua pengguna dalam pasaran pada satu tingkat harga tertentu dalam satu tempoh masa tertentu. Seterusnya kita pergi kepada industri kecil sederhana di Malaysia. So, IKS ni dimaksudkan sebagai firma yang mempunyai jualan tahunan yang tak lebih daripada 25 juta, manakala bilangan pekerja yang tidak lebih daripada 75 orang. So, kat sini IKS dia memainkan peranan yang penting dalam rangkaian pengeluaran keseluruhan negara dan merupakan teras pertumbuhan ekonomi negara-negara membangun. IKS memberi sumbangan sebanyak 65% daripada pekerjaan dan 50% daripada pendapatan negara. Industri kecil dan juga sederhana ini terbagi kepada dua sektor, iaitu sektor pembuatan dan juga sektor perkhidmatan dan lain-lain. Industri kecil dan juga sederhana ini berpotensi memberikan sumbangan yang besar dalam pembangunan ekonomi Malaysia. Industri kecil dan sederhana menolong sejarah besar dalam pertumbuhan industri baru dan juga mengukuhkan industri untuk pertumbuhan industri masa hadapan. Jadi kewujudan industri kecil dan juga sederhana ini juga memberi peluang dan juga pekerjaan kepada golongan penduduk luar bandar yang berpendapatan rendah. Kepentingan IKS iaitu sumbangan kepada usahawan dan masyarakat. Peluang menceburi bidang perusahaan mewujudkan peluang pekerjaan. Peluang menggunakan kebolehan, daya cipta dan kreativiti individu memenuhi kehendak dan keperluan masyarakat. Sumbangan kepada negara mengurangkan pengangguran, tabungan dalam ekonomi, pengagihan pendapatan negara, latihan kepada pekerja dan pengusaha, mengukuhkan struktur asas industri negara, mengurangkan import barang pengguna. IKS semasa pandemik COVID-19. Industri kecil sederhana IKS di Malaysia semasa COVID-19. Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP secara luasnya memberi impak yang tidak bagus pada segala industri perniagaan di Malaysia. Keluaran dalam negara kasar KDNK masih terus menurun 17.1% pada suku tahun ke-2020. Penurunan ini memang mencerminkan kesan yang tidak pernah terjadi sebelum ini dari langkah-langkah berjaga yang ketat yang dilaksanakan oleh kerajaan Malaysia. Yang kedua, permintaan rendah terhadap industri pertanian dan peternakan. Di Malaysia, PKP memberi kesan kepada pengusaha petani dan peternak disebabkan oleh kurangnya permintaan dari pemborong yang berniaga. Peniaga di pasar malam mempunyai struktur bangunan kekal sahaja digunakan beroperasi dan tidak termasuk pasar tani serta pasar malam. Ini sekaligus mengurangkan jumlah peniaga yang mengambil bekalan dari pemborong dan mengurangkan permintaan kepada peternak.
Okey, pengeluaran produk makanan utama semasa PKP. Okey, COVID-19 telah menimbulkan cabaran bagi semua sektor ekonomi. Di Malaysia, Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP pada mulanya menyebabkan beberapa pembelian panik. Ini menyebabkan permintaan tinggi untuk makanan segar di pasar dan juga di pasaraya tempatan. Okey, so krisis COVID-19 telah mempengaruhi keselamatan makanan dan rantaian bekalan makanan secara langsung melalui kesan terhadap penawaran dan permintaan makanan. Secara tidak langsung, melalui perubahan tingkah laku pengguna, ianya mempengaruhi keupayaan untuk menghasilkan dan mengedar makanan. Okey, seterusnya senarai makanan-makanan asas yang dah telah disenaraikan. Okey, yang pertamanya jenis sayur-sayuran yang dipaparkan merupakan sayur yang banyak dibeli oleh kebanyakan penduduk di Malaysia. Yang keduanya, tahap kebergantungan kepada import untuk memenuhi keperluan domestik adalah rendah. Ini menunjukkan bahawa pengeluaran domestik masih boleh menampung keperluan penduduk Malaysia bagi item-item yang disenaraikan seperti dalam jadual ini. So, yang ketiga, selain itu, sektor petani menghadapi masalah dalam memasarkan produk seperti hasil yang mudah rosak serta pengurangan tenaga kerja pertanian. Yang keempat, terdapat 150,000 metrik tan dalam stok simpanan kecemasan yang diuruskan oleh Bernas, iaitu syarikat beras kita, Beras Nasional, tersebar di seluruh Malaysia di lokasi rahsia. Rakyat Malaysia mengambil kira-kira 200,000 tan metrik beras sebulan. Okey, yang kelima, ini menunjukkan bahawa Malaysia mempunyai beras yang cukup untuk bertahan hingga 6 bulan jika krisis coronavirus ini berterusan. Terdapat 6 langkah-langkah mengatasi masalah IKS. Pertama, melalui bantuan kerajaan. Kedua, berniaga secara dalam talian. Ketiga, menambah ilmu keusahawanan. Keempat, tampil dengan cara baru. Kelima, jalankan kempen pemasaran email. Keenam, mengimplementasikan cara pembayaran e-wallet dan cashback. Kesimpulan, industri kecil dan sederhana IKS memainkan peranan penting dalam ekonomi negara di seluruh negara. Perkembangan dan pertumbuhan IKS di banyak negara telah menjadi salah satu ciri yang paling khas dalam perniagaan global. Dan akhir sekali, di Malaysia, pasaran untuk IKS telah berkembang cukup besar dan oleh itu potensi pengembangannya pada masa kini amat luas.